Jadi kalau saya boleh lukiskan semula tadi, kalau kita ada kita punya TV diagram, kalau inilah kita punya TV diagram, maka proses begini sama ada dia naik ke atas, satu ke dua, yang ini dikatakan sebagai isokorik. Di mana kita punya isokorik ataupun isometrik, di mana kita punya V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan constant. Kalau kita ada kita punya PV diagram, ini adalah P, ini adalah V, dan kalau proses berlaku begini, maka ini adalah 1, ini adalah 2, maka ini dikatakan sebagai P1 sama dengan 2 sama dengan constant. Ini dikatakan sebagai isobaric process. Isobaric process. Manakala kalau untuk isothermal process, inilah kita punya TV diagram, inilah T, inilah V, maka inilah T, ini 1, sinilah 2, maka T1 sama dengan T2 sama dengan constant, maka ini dikatakan sebagai isothermal process. Okay, so bergantung pada paksi yang kita lukiskan, maka itulah jenis proses yang berlaku. Ya, jadi kita setakat ni apa yang kita dah lihat adalah kita lihat berkenaan dengan 3 pass, ataupun 3 proses, 3 laluan, 3 path. P constant, T constant dan juga V constant. Tentang steady flow, dalam kes kita sentiasa menganggap bahawa proses yang berlaku adalah steady flow proses. Steady flow proses. Apa yang dikatakan sebagai steady flow proses? Steady flow proses bermaksud mass in dengan mass out adalah sama. Jadi maknanya kalau sini adalah M dot 1, sini adalah M dot 2, maka kita dapati bila steady flow M dot 1 sama dengan M dot 2. Jisim yang masuk sama dengan jisim yang keluar. Jika jisim yang masuk tak sama dengan jisim yang keluar, jisim yang masuk tak sama dengan jisim yang keluar, kata ini 1, sini adalah 2, maka ini dikatakan sebagai unsteady flow. Inilah unsteady. Yang steady flow, ini dikatakan steady flow. Dan kalau steady flow berlaku untuk any device, maka ia dikatakan sebagai steady flow device. Selalunya kita akan merujuk kepada control volume device, iaitu control volume device ni merupakan open system. Kita lihat pada open system. Dan contoh-contoh open system adalah turbine ataupun steady flow device, turbine, pump, boiler, condenser, heat exchanger, yang digunakan dalam power plant ataupun dalam sistem pendudukan refrigeration. Jadi inilah alat-alat yang kita akan belajar. Sebahagian daripada alat-alat yang kita akan belajar masa kita lihat kepada control volume ataupun first law untuk control volume ataupun open system. So inilah control volume open system. Now kita lihat kepada parameter seterusnya. Kita dah lihat 4 parameter tadi. Ini adalah parameter yang kita lihat adalah tentang ada parameter temperature, iaitu parameter yang baru ni kelima. Yang pertama tadi kita lihat tentang apa? Tentang, ingat lagi? Density. Pada density, specific volume. Lepas specific volume, kita lihat tentang specific gravity. Lepas specific gravity, kita lihat tentang specific weight. Now yang kelima, kita lihat tentang temperature. So, untuk melihat tentang temperature, kita lihat kepada apa yang dikatakan Zeroth Law of Thermodynamics. Kita ada 2 sistem, iron dan copper. Pada mulanya berada pada suhu yang berbeza. Kemudian, apabila kita biarkan pada satu ketika, kita akan dapati bahawa iron ini akan memindahkan haba kepada copper, sehinggalah dia berada pada suhu yang sama.
Kalau kita lihat ni ada macam nampak macam gravel ni kan. Okay, ini macam gravel ni sebenarnya ini adalah insulated. Ya, insulation. Ini adalah insulation. Maksudnya insulation di sini ialah kita tak benarkan sebarang haba keluar. Ya, kita tak benarkan sebarang haba keluar. Kita hanya membenarkan pemindahan haba daripada iron ke copper saja. Tidak ada haba yang keluar kepada surrounding. Ya, Q sama dengan kosong di sini. Okay. Dan bila dia mencapai suhu yang seragam, iaitu kita akan dapati bahawa haba akan mengalir daripada suhu tinggi kepada suhu rendah sehingga suhunya adalah sama, dan bila suhunya sama tidak akan ada lagi pemindahan haba yang berlaku di antara kedua-dua jasad. Ya, sebab dia dah berada dalam keadaan keseimbangan. Maka bila suhunya sama, itu dikatakan sebagai thermal equilibrium. Ya, thermal equilibrium. Sampai thermal equilibriumnya tidak ada sebarang pemindahan haba. Okay. Dan apa yang kita nak ambil daripada Zeroth Law of Thermodynamics ini adalah arah pemindahan haba ataupun arah heat transfer, iaitu heat transfer arahnya adalah daripada suhu tinggi kepada suhu rendah. Okay? So bila sampai kepada Zeroth Law of Thermodynamics, maka kita diperkenalkan dengan temperature. Okay? Apa dia temperature? Anybody? Apa dia suhu? Kamu boleh jawab? Apa dia suhu? Anybody? Apa dia suhu? Ya. Anybody nak jawab tak apa dia suhu? Haba. Haba bukan suhu. Haba akan mengalir akibat daripada perubahan suhu ataupun perbezaan suhu ataupun dikatakan sebagai temperature gradient. Selagi ada perbezaan suhu antara dua jasad akan berlakulah pemindahan haba. Tapi apa dia temperature? Kita boleh baca temperature kan menggunakan thermocouple ke, menggunakan pyrometer ke, kita menggunakan infrared ke, kita gunakan thermocouple ke, kita boleh baca temperature. Tapi apa dia sebenarnya temperature? Temperature adalah merupakan satu properti yang menunjukkan sama ada sesuatu itu panas ataupun sejuk. Ya, maknanya dia akan menunjukkan the degree of hotness and coldness. Itu dia temperature. Tetapi ianya adalah relatif. Contohnya kalau pada kita 100 darjah Celsius adalah panas ke sejuk? Panas kan? Sebab body temperature kita lebih kurang 36. Jadi 100 itu adalah panas. Tetapi kalau 100 darjah dibandingkan dengan jasad yang bersuhu 120, tak panas. Ya, tak panas. Jadi ia adalah relatif. Okey? Dan bacaan suhu ni ada banyak skala lah. Kita ada Celsius, kita ada Fahrenheit, ya, kita ada Rankine, kita ada Kelvin. Tapi dalam thermodynamics kita akan menggunakan absolute temperature scale. Iaitu dalam thermodynamics absolute temperature scale adalah merupakan dalam Kelvin. Ini dalam Kelvin. Tapi pada hakikatnya pengukuran suhu biasanya digunakan dalam Fahrenheit ataupun dalam Celsius. Itu hakikat kehidupan kita, itulah nilai unit suhu yang digunakan. Tetapi dalam thermodynamics kita gunakan absolute temperature scale. Dalam thermodynamics sebarang perkiraan yang melibatkan suhu kita gunakan dalam Kelvin. Contohnya kalau kita ada yang biasa kita belajar dulu masa SPM, kita ada persamaan PV sama dengan mRT, iaitu ideal gas equation of state. Saya panggil persamaan ini adalah ideal gas equation of state. Okay? Inilah yang model. Ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini nampak ada suhu di sini. Jadi ke dalam kita menggunakan persamaan ini, suhu ni mesti dalam Kelvin. Tak boleh dalam Celsius.
Ya, dimisi dalam Kelvin. Dan bila masanya bermula nilai suhu, bermulanya nilai suhu ialah berasaskan kepada uji kaji yang dijalankan untuk pelbagai gas. Ya, untuk pelbagai gas. Jadi bila kita jalankan uji kaji untuk pelbagai gas pada tekanan yang berbeza-beza dan kita ukur nilai suhunya, kita akan dapati bahawa bila kita gunakan extrapolation, ya, gradient bagi setiap gas ni akan tertumpu kepada satu nilai. Dan nilai ini adalah merujuk kepada nilai yang equivalent kepada Celsius bersamaan dengan negatif 273. Dan di sinilah bermulanya nilai suhu absolute temperature scale dalam Kelvin. Di mana pada minus 273 ianya adalah bersamaan dengan 0 darjah Kelvin. Ya, ataupun yang ini juga bermula daripada 0 pressure. Okey, zero pressure. Jadi ini yang dia gunakan kaedah di mana untuk mendapatkan nilai 273 minus 273 bermulanya suhu pada apa yang dikatakan sebagai absolute zero pressure. Okey, jadi maknanya bermula nilai suhu 0 Kelvin. Tidak ada nilai suhu yang negatif 3 Kelvin. Negatif 3 Celsius ada. Tetapi negatif 3 Kelvin tak ada. Ya, sebab bermulanya absolute temperature scale adalah pada 0 darjah Kelvin yang bersamaan dengan negatif 273 Celsius. Okey, ini adalah conversion factor. Okey, conversion factor bagi pelbagai unit bagi suhu. Okey, daripada Kelvin, daripada Celsius tak tukar Kelvin, campur dengan 273. Daripada Fahrenheit nak tukar Rankine, campur 459. Okey, daripada Kelvin nak tukar Rankine, kita kalikan dengan 1.8. Nak tukar Celsius kepada Fahrenheit, kita akan kalikan yang Celsius dengan 1.8 ditambah dengan 32. Jadi ini conversion unit untuk temperature. Tetapi kalau kita kira dari segi perbezaan suhu dalam Kelvin adalah sama dengan perbezaan suhu dalam Celsius. Sebagai contoh, ya, apa kita buat adalah kita lihat kepada dua nilai suhu. Contoh, ya, saya tunjuk yang Kelvin. Ya, yang Kelvin. Ambil dua nilai suhu. Saya ada nilai T1 dalam darjah Celsius. Dan saya ada T2 dalam darjah Celsius. Okey. Jadi saya nak dapatkan apakah perbezaan suhu dalam degree Celsius. Jadi ini bermakna ini sama dengan apa? Sama dengan T1 dalam darjah Celsius campur dengan 273 ditolak dengan T2 dalam darjah Celsius dicampur dengan 273. Jadi bila saya lihat di sini adalah plus 273, di sini adalah negatif, sebab the whole thing ini kita akan kalikan dengan negatif di sini. Jadi 273, satu positif, satu negatif akan cancel out. Jadi apa yang tinggal di sini adalah merupakan, ingat yang ini kita dah convert dalam Kelvin, yang ini pun kita dah convert dalam Kelvin. Jadi apa kita dapat? Sini adalah T1 dalam Kelvin tolak dengan T2. Jadi ini sama dengan apa? Sama dengan Kelvin. Jadi ini adalah sama. Itu yang kita dapat. Kita tulis di sini delta T dalam Kelvin sama dengan delta T. Yes. Sama juga untuk Rankine. Nilai suhu Celsius tak sama, tapi dia perbezaan adalah sama. Okey. Jadi itu parameter temperature yang terpercik dan terima. Yang seterusnya adalah pressure. Ini yang ke-6. Parameter yang ke-6 ialah pressure. Apa dia pressure? Pressure adalah merupakan force divided by area.
Jadi ini semua adalah merupakan unit bagi pressure. Pascal, ini conversion dia. Bar nak tukar pada Pascal, Pascal nak tukar pada megapascal, Pascal nak tukar pada kilopascal. Jadi bar nak tukar Pascal, bar nak tukar megapascal, bar nak tukar kilopascal. Jadi itu dia punya conversion unit. Ini juga merupakan unit bagi pressure. 1 atm sama dengan 101,325 Pascal ataupun 101,325 kilopascal ataupun sama dengan 1.01325 bar. Okey, jadi ini semua adalah merupakan unit-unit bagi pressure dan conversion factor bagi pressure. Ya. Ingat 1 atm selalu student akan lihat 1 atm ni dia katakan dengan sama dengan 1 bar. Ini adalah salah. Ini adalah salah. Ya. 1 atm adalah sama dengan 1.01325 bar. Ini dia. 1 atm. Ini dalam bentuk kilopascal, dan ini dalam bentuk pascal. Ingat 1 atm bukan 1 bar. 1 atm adalah 1.01325 bar. Iaitu itulah conversion dia. Dan kita ada 3 jenis, sebenarnya kita ada 4 ya. Kita ada 4 jenis pressure. Pertama dikatakan sebagai absolute pressure, kedua dikatakan sebagai gauge pressure, satu lagi dikatakan sebagai vacuum pressure, dan satu lagi yang keempat tidak dikatakan sebagai atmospheric pressure. Ya, atmospheric pressure. Jadi ini adalah pressure. Yang kedua, ini adalah pressure, ini juga adalah pressure. So, ada 4 jenis pressure. Pressure gauge, apa dia pressure gauge? Pressure gauge adalah merupakan pressure di mana P absolute lebih besar daripada P gauge. Ya, P absolute lebih besar daripada P gauge. Manakala untuk P vacuum ialah tekanan di mana P atmospheric lebih besar daripada P ABS. Jadi yang ini merupakan keadaan di mana kita nak lihat tangki tu seolah-olah macam nak meletup. Ya, tangki tu seolah macam nak meletup. Yang ini adalah vacuum, kita lihat tangki tu seolah-olah macam nak kemik disebabkan oleh vacuum. Nak kemik disebabkan oleh vacuum. Jadi bila berlakunya vacuum pressure, maka inilah persamaan yang terlibat. Dan bila kita ada P absolute yang lebih besar daripada P gauge, inilah persamaan yang terlibat. So kita kena gunakan persamaan sesuai ya, untuk mendapatkan jenis pressure yang terlibat. So kita ada 4 jenis pressure: absolute pressure, gauge pressure, vacuum pressure. Dan kalau kita lihat dari segi variation of pressure against depth, iaitu variation of pressure, kita lihat dari segi kedalaman satu liquid. Kalau kita ukur kedalaman satu liquid, lagi dalam kita pergi, kita dapati pressure dia lagi meningkat. Dia akan bertambah. Jadi contohnya macam ni lah ya, kita ada liquid di sini, dan bila kita pergi kepada kedalaman sehinggalah pada kita punya bawah tempat, kita dapati pada bawah tempat ni memberikan tekanan yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Sebab apa? Sebab kita lihat berat air yang berada di atas. Okey? Kita lihat berat air yang berada di atas. Lagi dalam, lagi banyak air yang ada di atas. So, dia akan bertambah. Jadi, kita akan dapati bahawa untuk kes yang ini, contohnya kes yang ini, katakan kita nak ambil pressure di sini. Ini adalah kita punya P absolute. Dan pada permukaan sini, kita dapati di sini ada pressure P atm. Dan daripada sini sampai kepada dia punya dasar, di sini ialah pressure yang dikatakan sebagai pressure gauge, dan ini sama dengan rho GH. Jadi apakah P ABS di sini? P dan juga P atmospheric. Kerana yang bertindak pada permukaan dalam ataupun di dasar ni, iaitu P ABS, kita ada 2. Ya? Dan selalunya P ABS ini kita tuliskan sebagai P saja. Ingat kalau
tulisannya P saja itu merujuk kepada P absolute. Jadi persamaan yang harus kita gunakan ini adalah persamaan dia. Apakah tekanan di bawah tu? P sama dengan P ATM campur dengan rho GH. Dan untuk P gauge di sini sebab ada fluid kita gunakan rho GH. Okey, kita gunakan rho GH. Okey, sama juga kes untuk tangki ini P ya, ini adalah P absolute. Jadi apakah tekanan di sini? Tekanan di sini adalah sama dengan tekanan akibat daripada beratnya air campur dengan tekanan akibat beratnya pada pH. Dan ini merupakan kita punya gambaran bagi tekanan pada kedalaman yang sama. Lihat, titik A, B, C, D, E, F dan G ni berada pada sama. Ya? Dan semuanya oleh rho GH iaitu P gauge. Okey? Jadi ini bermakna PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan PD sama dengan PE sama dengan PG sama dengan PF yang sama dengan rho GH. Ya? Dan untuk mengetahui apakah tekanan absolute pada A, B, C, D, E, F, G, ingat atas ni ada PATM. Ada PATM. Ya? Jadi maknanya tekanan di sini semuanya kita kena campurkan gauge dengan PATM untuk mendapatkan P absolute pada setiap titik. Tetapi pada bahagian untuk H dengan I, walaupun dia berada pada level yang sama, tekanannya tak sama sebab liquid yang bertindak berbeza. Di sini sebahagiannya ada liquid yang berwarna biru, di sini ada mercury. Disebabkan oleh sistem yang berbeza, maka pH tak sama dengan PI. Tetapi kalau mercury ni sama dengan air warna biru, dia akan menjadi sama. Semuanya bergantung pada apa yang berada di atas tempat yang kita nak ukur tekanan. Okay? Jadi kita punya P absolute. Jadi kita boleh gunakanlah persamaan untuk pressure ni untuk mendapatkan ataupun untuk mengangkat satu kuasat yang berat dengan menggunakan daya yang kecil, kita boleh gunakan Pascal law. Ya, Pascal law. Saya tak nak bagi detail sini lah. Ini contoh ni adalah yang kita gunakan pada kita punya hydraulic jack. Ya, kalau jack yang menggunakan screw tak boleh. Ini adalah untuk totally untuk hydraulic jack. Okay. Now kita nak pergi khusus untuk atmospheric pressure. Ya, kita nak pergi khusus untuk atmospheric pressure. Kalau untuk gauge pressure, kalau untuk air kita gunakan rho GH. Tetapi kalau khusus untuk measure P atmospheric, kita gunakan alat yang dinamakan sebagai barometer. Ini gunakan barometer. Barometer ni adalah untuk mengukur P atmospheric. Ya, P khusus untuk ukur P atmospheric. Dan konsep yang digunakan oleh barometer adalah kita ada satu turus, ini turus kita bentuk macam tabung uji. Pada mulanya kita penuhkan dengan mercury. Ya, kita juga boleh gunakan liquid yang lain. Tetapi kalau kita gunakan liquid yang lain, kita kena gunakan terlalu panjang turus. Ya, terlalu panjang turus. Kalau kita gunakan mercury, right, kita akan dapati ketinggiannya antara lebih kurang 760. Cuba bayangkan ya, kalau kita gunakan mercury merupakan logam yang paling berat dalam bentuk liquid. Hai aku tengah kerja ni. Sorry guys, cucu saya duduk main kat dinding. Ya? Korang faham ni lah malam-malam cuti besok kan. Sorry ya. Saya pula kerja kat ni kan, buat apa lah. Nak kerja kat office malam-malam ni, tempat office saya tu malam-malam sunyi pula. Seseorang pula tu, saya kat rumah ya. Okay, faham. Faham Tak apa. Thank you very much. Faham. Okay, so mana kita ada turus. Initially kita punya turus ni kita akan penuhkan dengan mercury. Kemudian mulut bukaannya kita akan rendam dalam mercury. Kita rendam dalam mercury, dalam basin yang ada mercury. Jadi akibat daripada kita punya mercury tu,
kita akan menghasilkan di sini ada vacuum. Ya, vacuum. Dan vacuum ini very sensitif ataupun ketinggian H ni very sensitif dengan keadaan atmosfer. Right? Kalau tekanan atmosferik di permukaan Mercury ni, ini adalah PATM ni meningkat, kalau tekanannya meningkat, maka vacuum ni akan jadi kecil. Kalau tekanan ATM ini kurang, vacuum ni akan bertambah. Kenapa dia bertambah? Kenapa dia berkurang? Sebenarnya barometer ni apa tugas dia? Tugas barometer ialah untuk mengukur beratnya udara yang ada di atas kita. Ya? Barometer ni iaitu tekanan atmosferik adalah merupakan tekanan, sebenarnya adalah tekanan apa? Sebenarnya adalah tekanan udara yang berada di atas kita. Okey? Jadi kita boleh lihat ya. Kita lihat di sini, katakan ini ialah kita punya ruang angkasa. Ini kita punya bumi. Ya, ini kita punya bumi. Jadi apa sebenarnya P atmosferik? P atmosferik adalah ketinggian bagi udara. Nah ini, ya, ketinggian udara yang ada di atas kita. Okey? Jadi kita gunakan apa? Kita gunakan P atmosferik sama dengan rho GH. Itu sebab kita dapati kalau kita ada gunung, kalau kita ukur dia punya tekanan, ini berdasarkan H yang ini. Jadi H dah kurang daripada H yang ini. Itu sebab kita dapati kalau kita naik ke gunung, tekanan atmosferiknya ada rendah. Ya, tekanan atmosferiknya ada rendah. Okey, jadi dia bergantung kepada kedudukan kita ataupun bergantung kepada ketebalan udara yang ada di atas kita. Lagi banyak udara, jadi maknanya kita akan dapati bahawa tekanannya adalah tinggi. Contohnya macam ni, katakan ini adalah permukaan bumi, kita ada gunung. Kita ada gunung. Ya, jadi apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku sebenarnya kalau kita ukur dekat bawah ni, kita ukur dekat bottom, dekat permukaan yang rata, di sini akan menghasilkan satu ketinggian H udara. Kalau kita duduk di sini, kita juga akan mengukur satu ketinggian udara, iaitu inilah H air. Mungkin inilah satu, ini adalah dua. Ingat kita punya barometer tugasnya ialah untuk mengukur P atmosferik. Jadi dekat sini ada P atmosferik yang dekat bottom, di sini juga ada P atmosferik dekat top. Dekat top. Dan kita bawa kita punya barometer ni, kita baca dia. Ya? Ini dapat nilai P, ATMB. Kita baca dekat barometer, kita kalikan dengan rho GH, ini adalah rho GH air 1. Okey? Yang sini pula kita ukur, sini adalah P sama dengan rho GH air 2. Ini adalah 1. Ini 2. Jadi kalau kita gunakan barometer dah pasti menghasilkan tekanan ini. Dah pasti memberikan tekanan ini. Kita kira daripada barometer. Tapi sekarang ni, apa kita buat? Kita gantikan barometer tu bukan dengan mercury, tetapi kita ganti dengan air. Jadi yang ini kita gunakan untuk air. Yang ini kita gunakan untuk air. Seolah-olah macam kita ukur gunakan air. Jadi, apa kita dapat? Daripada persamaan ini, kita akan dapati H air 1. Daripada persamaan ini, kita dapat H air 2. Kalau ini dah tahu, apa kita dapat ya? Apa kita dapat? Kalau H air 1 kita tahu,
HA2 kita tahu, apa kita dapat sebenarnya? Ya, PATM. bukan PATM. Kita dapat ketinggian gunung. Iaitu sini ialah H gunung. Di sini ialah delta H. Nampak tak? Yang ini dah tahu daripada persamaan ini dengan persamaan ini. Jadi kita dapat HA1, dapat HA2. Apa yang kita dapat adalah merupakan delta H, iaitu ketinggian gunung tu. Okey? Jadi ini guna barometer. Salah satu daripada kegunaan barometer. Sama juga macam kalau kita ada aeroplane. Kata kita ada aeroplane. Ya, kita ada aeroplane. Okey? Kat bawah ni biasanya kita akan ada weather station. Ini kita ada kita punya weather station. Ya, kita ada kita punya weather station. Kita ada utara, selatan ya. Ya, weather station. Kalau dekat dalam kapal terbang ni kita ada barometer, kita ada dapat PATM 1. Dekat sini dekat weather station ni kita ada PATM 2. Iaitu kita gunakan barometer. Kita gunakan barometer kita ukur. Okey? Jadi ini bermakna kita tahu bahawa dari sini kita boleh dapatkan berapa nilai H1. Daripada sini kita boleh ukur atau kita boleh kira, kita boleh dapat nilai H2. Jadi kalau H2 tahu, H1 tahu, apa sebenarnya yang kita tahu? Ketinggian kapal dengan Ketinggian, altitude kapal terbang tu. Altitude kapal terbang. Kita boleh tahu apakah nilai H. Okey, yang ini tolak yang ini, dapat yang ini. Itu sebab kalau kita siapa ada pengalaman naik kapal terbang, kadang-kadang dia kata, oh, the aeroplane is at 10,000 feet above sea level. Above sea level. Sebab kita tahu bahawa variation of sea level ni tak boleh jadi berbeza banyak sangat, dia sikit aja. Jadi macam mana kapal terbang tu tahu dia berada pada 7,000? Inilah yang digunakan, kaedah gunakan barometer. Gunakan barometer untuk mendapatkan ketinggian bagi kapal terbang, bukan dari kapal terbang, dari altitude dia. Right? Takkan ada orang dekat sini ambil meter ukur berapa ketinggian kapal terbang, tak mungkin lah kan? Jadi digunakan konsep barometer untuk mendapatkan dia punya ketinggian kapal terbang, untuk mendapatkan ketinggian gunung, even untuk mendapatkan ketinggian bagi kita punya bangunan. Tapi dekat Malaysia ni kalau ketinggian bangunan biasanya orang ukur bahan lah. Orang surveyor lah yang ukur menggunakan theodolite, ya, menggunakan theodolite. Tapi kita boleh gunakan secara termodernik, iaitu menggunakan dia punya barometer. Okay? So itulah konsep yang digunakan selain barometer ni untuk mendapatkan PATM, untuk digunakan dalam P-gauge campur dengan PATM untuk dapatkan PF. Right? Jadi, awak lihat ya, kita punya P atmosferik, macam mana kita gunakan turus kita ataupun saiz turus kita yang berbeza-beza, menggunakan saiz turus yang berbeza-beza, dia tetap memberikan bacaan yang sama untuk atmosferik. Ya, walaupun dia punya saiz berbeza-beza, tapi di level dia masih sama. So dia tak bergantung kepada kita punya area. Right? Itulah sebabnya kadang-kadang kalau dekat luar negeri, ya, kat luar negeri, barometer ni seringkali digunakan untuk apa ya? Untuk meramalkan cuaca. Ya, untuk meramalkan cuaca. Iaitu apa dia guna? Kita punya level, ini level, okey, kita dapatkan P atmosferik daripada barometer. Kalau kita bandingkan level yang sama, ya, level yang sama dengan level di mana kita dapati bahawa terdapat awan yang banyak. Di sini mungkin awan sikit. Right? Jadi kita akan dapati bahawa pada level yang sama, PATM, ya, PATM di sini, ya, PATM di sini tak sama dengan PATM
di sini. Kenapa ya? Sebab PATM dash ni dekat atasnya ada awan yang tebal. Di sini ada awan yang, dekat PATM hijau ni ada awan yang sedikit. Dah pasti kita dapati bahawa PATM prime tak sama dengan PATM. Yang mana lebih tinggi? Yang mana PATM yang lebih tinggi? Hijau. Yang hijau? Kenapa yang hijau lebih tinggi? Dekat atas hijau awan ni sikit aja. Dekat atas yang hitam ni awan ni banyak. Jadi kita tahu bahawa PATM tu apa? PATM tu menggambarkan tekanan yang ada di atas kita. Yang berada di atas kita. Jadi yang warna hitam ni awannya tebal. Jadi sepatutnya kita akan dapati bahawa PATM prime ni lebih tinggi daripada PATM yang hijau. Jadi kita boleh jangkakan lah yang PATM prime ni tepat tu kemungkinan akan berlaku hujan. Ya, jadi kita boleh predict ya, gunakan aneroid meter untuk mengetahui sama ada hari itu akan panas, hari itu akan hujan dan sebagainya. Berdasarkan kepada PM atmosfer. Itu salah satu kegunaannya lah, ya, barometer ni. Okey, jadi yang ini adalah manometer. Yang seterusnya barometer, manometer. Apa dia manometer? Manometer ialah khusus untuk mengukur P gauge. Khusus untuk mengukur P gauge. Contohnya macam gas ini ini adalah contoh paling mudah dekat makmal. Seringkali saya pun guna macam ni je untuk mendapatkan pressure. Ambil YouTube kaca. Biasanya kalau dalam kes saya masukkan ini, kadang-kadang saya gunakan air campur sirap. Air campur sirap. Untuk yang murah lah. Sebenarnya memang apa yang ada dalam kaca ni dinamakan sebagai manometric fluid. Dan manometric fluid ini dia ada dia punya karakteristik. 1 pint harganya lebih kurang RM600. 1 pint. Boleh bayarkan 1 pint tak? Boleh bayarkan 1 pint tak? 450 ml. Yes. Lebih kurang 1 tin soft drink. Kurang sikit. Kalau soft drink tu bukan 500. Dia 1 pint. Harganya lebih kurang RM600. Jadi sampai mahal lah ya. Hanya untuk ukur tekanan saja. Jadi kita guna cepat-cepat pastikan kita calibrate lah. Okay? Jadi kita gambarkan kita punya YouTube manometer ni untuk mengukur satu gas yang berada dalam tangki. Jadi ni gas kita. Kita nak ukur tekanan dia. Tekanan gas ini pada keseluruhan tangki sampai di sini semua tekanannya adalah sama. Semua tekanannya adalah sama. Jadi ini bermakna kalau di sini adalah P1, maka di sini juga adalah P1. Sebab untuk gas pada mana-mana titik sekalipun, asalkan gas yang sama, tekanannya mesti sama. Okey? Dan kita nak belajar bahawa pada level yang sama, tekanannya adalah sama. Jadi apa saya buat? Saya transferkan tekanan satu ni ke kanan. Menjadi tekanan 2. Okay, jadi sini saya ada P2. Dekat level 2 ni ada P2, level 1 ni ada P1 dan P1 ni sama dengan P untuk gas. Iaitu ini sama dengan P gauge untuk gas. Dan bila saya analyse tekanan dekat 2, saya dapati tekanan dekat 2 ni, tekanannya ialah disebabkan oleh rho GH dan juga tekanan atmosfer. Saya nak tahu tekanan gas. Tapi apa saya buat? Saya transferkan tekanan gas tu kepada titik 1 dan sama level saya transfer, saya dapati bahawa tekanannya ialah rho GH dan juga P atmosfer. Itu sebab kita dapati P2 ni adalah sama dengan apa? P
P atmosfera campur dengan rho G H. Ini konsep yang digunakan oleh manometer. Kita juga boleh ukur sebenarnya tekanan gas ini, iaitu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Borden gauge. Tebuk lubang, letak satu gauge di sini. Bacalah berapa bacaan dia. Terus baca. Tak payah nak convert, terus baca. Kita pernah tengok kan alat tu? Ya? Tak ada pula gambar dia. Mana gambar Borden gauge? Rasa macam ada. Ada. Ini Borden gauge. Yang ni semua ni, ini adalah Borden gauge. Dia panggil Borden gauge. Borden gauge. Terus baca je. Terus baca je. Okey? Ini adalah alat-alat yang lain. Ini konsep yang digunakan oleh Borden gauge. Apa saya punya skrin ni bergegar-gegar ni. Right? Jadi itu je lah yang parameter yang kita akan belajar. Sekarang dan saya recap balik all the parameters yang ada. All parameters yang ada. Ingat, dalam kes kita ni, dalam topik yang kita belajar sekarang ni, yang penting sekali adalah tentang term-term yang digunakan. Term-term yang digunakan. Kemudian kita lihat berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai pressure, temperature. You all nampak tak saya punya skrin ni bergegar? Komputer saya nak mogok lah. You nampak tak bergegar? Tak nampak pun juga, nampak normal je. Tak ada. Okey je. Okey alright. So sekarang ni yang parameter, saya nak rujuk parameter yang penting je iaitu kita punya rho, next kita punya V, next kita punya temperature, next kita transform ni dalam bentuk SG, yang kita transform ni dalam bentuk gamma S. So kita dapati bahawa kalau kita ikutkan betul-betul parameter yang paling penting sekali yang berbeza antara semuanya ialah P, V, E. Yang ini merupakan 1/ρ. Jadi ini yang cukup penting. Okey? Kenapa PV ataupun P rho T yang penting? Siapa tahu? Sebagai P rho T. Kenapa tiga benda ni yang penting? Siapa tahu enggak? Kita nak define state dia. State? Kan. Dia diperlukan untuk menentukan state. Macam mana dapat pressure? Macam mana terdapatkan pressure? How to get the pressure? Kita gunakan manometer, kita gunakan Borden gauge, kita gunakan P atmospheric iaitu barometer, maka dapatlah pressure. Right? Jadi maknanya pressure ni kita boleh ukur. Okay, pressure ni kita boleh ukur. How to get temperature? Gunakan termometer. Gunakan pyrometer. Jadi maknanya temperature boleh ukur. Rho, macam mana dapatkan rho? How to get the rho? Boleh ukur rho tak? Boleh kan? Rho tu unitnya apa? Rho tu unitnya adalah kilogram per meter cube. Jadi maknanya kita ambil suatu kuantiti liquid, kita ukur berat dia, kita ukur dia punya volume. Dapat rho. Dapat nilai rho, dapat nilai spesifik volume. Jadi kenapa P, V dan T ni penting ataupun P, rho, T ni penting? Sebab dia boleh diukur.
Dia boleh diukur. Entalpi boleh ukur tak? Power boleh ukur tak? Tidak, ada tak benda yang kita boleh ukur terus dapat power? Ada tak? Saya boleh jawab. Ada tak any device yang kita boleh ukur terus dapat power? Terus dapat energy? Ada tak? Tak ada kan? Contohnya power tu apa? Contohnya power untuk kereta. Kita kena letakkan enjin kereta tu dekat dynamometer. Letakkan dekat dynamometer, kita kena ukur dia punya torque. Kita kena ukur dia punya RPM. Torque tu apa? Torque tu adalah force multiply dengan kita punya radius of torque. Jadi maknanya kita masih ada unsur force. Dan force tu, kita boleh terjemahkan force tu dalam bentuk pressure. Apakah pressure? Pressure adalah force divided by area. Okay? Jadi basically apa yang kita perlukan sebenarnya pressure tu ialah force. Ialah force. Dan selain daripada kita punya PVT ni boleh diukur, nombor dua, kenapa dia penting? Dia adalah penting sebab kita boleh kawal dia. Kita boleh kawal dia. Pressure boleh kawal tak? Boleh. Terlampau tinggi, kita rendahkan pressure dia. Maknanya tayar kita kalau terlalu tinggi pressure-nya, kita buang sebahagian daripada dia punya mass dalam tayar untuk udara, kita buang mass udara, tekanan akan turun. Temperature. Kalau temperature-nya rendah, boleh tak naikkan temperature? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Panaskan dia. Kalau rho tu terlampau tinggi, contohnya kalau rho tu terlampau tinggi, kalau sesuatu liquid tu pekat sangat, boleh tak kita cairkan dia? Boleh, tak ada masalah. Jadi maknanya sekarang ni P, rho dan T, nombor dua, kenapa dia penting? Pertama yang penting sebab dia boleh diukur. Kedua dia adalah penting sebab apa? Sebab dia boleh dikawal. Dan akhir sekali, kenapa P, rho dan T ni penting? Adalah sebab dia boleh kita rasa kehadiran dia. Pressure, boleh tak kita rasa kehadiran dia? Boleh. Tekanan tinggi. Kepekatan, density, kalau pekat, kita boleh rasa kehadiran dia, cair dan pekat. Kita boleh rasa kehadiran dia. Of course, temperature juga kita boleh rasa kehadiran dia. Kita rasa panas, suhu tinggi. Kita rasa sejuk, suhu rendah. Jadi inilah tiga perkara yang cukup penting. Kenapa? Kenapa kita perlukan P, rho dan T? Sebab kita akan kira segala-galanya berasaskan kepada fundamental ketiga-tiga parameter. Kita perlukan pressure, kita perlukan temperature. Yang tadi pun tentang state postulate pun kita lihat bagaimana kita gunakan state postulate itu, iaitu pressure dan temperature, untuk menggambarkan dia punya state. Kenapa gunakan pressure dan temperature dan rho? Nanti kita akan bukti juga dengan rho, iaitu kita gunakan state volume untuk menentukan state. Sebab this is the only parameter, fundamental parameter yang kita boleh ukur. Yang kita boleh ukur dalam thermodynamic, dan seterusnya kita akan kaitkan dengan enthalpy. Kita akan kaitkan P, V dan T dengan internal energy. Dan seterusnya kita akan gunakan all the enthalpies dan juga internal energy untuk ukur rate, untuk ukur kita punya work dan juga kita punya heat, yang kita akan analysekan dalam kita punya first law of thermodynamics dan juga dalam kita punya second law of thermodynamics. Okay? Doktor nak tanya yang entalpi tu apa tu? Nanti kita belajar. Okay. Sabar dulu Tapi nanti kita belajar. InsyaAllah. You all dah belajar lah masa itu rumah dulu, saya tahu. Lepas ni kita akan kita lihat yang fundamental dulu. Tapi yang pastinya enthalpy itu adalah sebahagian ataupun salah satu daripada energi. Salah satu daripada energi. Ada soalan lain? Ada soalan lain?
Okey, jam saya dah bunyi. Jam saya itu berbunyi sebab untuk remind saya untuk ambil kedatangan. Okey. Jadi apa saya nak buat sekarang ni ialah saya nak ambil attendance. Ya, saya nak ambil attendance. So this is your attendance for tonight. Okay, saya akan hantarkan link dia dekat WhatsApp. Okay, so saya akan masuk. Okay, tolong sign in Tolong sign untuk kehadiran dalam link untuk WhatsApp. Saya rasa saya kena tukar komputer lain. Saya punya komputer ni dah mula memberikan saya masalah. Okay, while you all tengah sign in tu, saya tukar komputer lain sekejap.
cuma 37. So ada 3 orang tak ada Saya pun boleh respon dulu Okay, jadi saya akan off this attendance dalam pukul minus 2.30 before terima kasih. Ataupun dalam tangki itu P sama dengan kita punya P gauge campur dengan kita punya P ATM. Ini campur dengan P ATM. Of course, pertama sekali kita kena pastikan kita ada homogeneity of unit So sekarang ni kita dapati bahawa kita punya atmospheric adalah in kPa dan kita punya gauge adalah in kPa. So kita boleh campur terus. Kita akan dapat dalam kPa. So that is a very simple example soalan kita. Okay. So next saya nak pergi tengok kepada soalan yang lebih mencabar sikit. Iaitu soalan untuk bangunan. Untuk bangunan. Okay. Kita lihat kepada solution. Okay. A pressure gauge connected to a tank. Ni tadi So, bukan satu soalan untuk satu nak kan bangunan ni adalah 156. Sorry 156. Bila barometer diletakkan di sini ialah 695. Dan kalau kita gantikan H untuk udara, iaitu menggunakan density bagi udara, kita akan dapati kita boleh dapat nilai H bottom. Kemudian kita lihat barometer pula mengukur bahagian top. Bahagian top tekanan di sini diberikan dalam bentuk halogenum adalah 675 mm. Jadi ada barometer dekat sini. Jadi kita boleh dapat tekanan at the top. Tetapi kita gantikan tekanan tu dengan rho GH, kita gunakan rho untuk udara yang bahagian atas. So kita daripada persamaan tu kita boleh dapat nilai bagi H top. H top. Dan untuk mendapatkan kita ni, H bottom akan tolak dengan H top, maka kita dapatlah kita punya delta H yang merupakan kita punya ketinggian bangunan. Okay? So inilah H dia. So this is the formula yang kita gunakan for mercury. Kita boleh dapatkan P top dan P bottom dengan menggunakan persamaan ini. Dapatkan P top, P bottom. Kemudian kita gantikan mercury dengan udara di mana density adalah 1.18. Jadi kita menggunakan density bagi udara menggunakan persamaan yang sama disebabkan kita ada P top kita dah dapat dari sini. Dan kita gunakan rho bagi air, G tahu, maka kita dapat H top. Kita dapat H top. Manner yang sama, ini dah persamaan yang terlibat untuk dapatkan adanya analisis. Manner yang sama kita gunakan untuk P bottom. Untuk P bottom kita dapatkan H bottom. Sebab P bottom kita dah tahu daripada mercury. So kita gantikan dengan air, kita dapatkan H bottom. Ini analisis dia. Ini dah tekanan P top dan tekanan P bottom. Dan seterusnya kita akan dapat nilai H top dan H bottom. Dan akhirnya kita dapati bahawa H kita adalah 231 meter. Jadi ini penggunaan bagi kita punya mercury.
ataupun kita punya barometer. Now saya nak pergi pada soalan 158. 158 ni adalah berkenaan dengan pemasangan ambur silinder, piston cylinder assembly. Piston cylinder assembly. Yang ini melibatkan ada satu spring yang berada pada piston. The gas is contained in a vertical frictionless piston cylinder device. The piston has a mass of 3.2 kg and a cross-sectional area of 35 cm. A compressed spring has the piston exert a force of 150 Newton on the piston. If the atmospheric pressure is 95 kilopascal, determine the pressure inside the cylinder. So apa yang kita ada sekarang ni? Kita cuba lihat Ini kita punya diagram lah. Ini kita punya diagram. Jadi kalau kita lihat diagram ni, kita nakkan sebenarnya ialah tekanan di dalam ni. Tekanan dalam ni. Ini tekanan bagi sistem termodinamik. Ini dikatakan sebagai gas. Sebagai gas. Kita tak ada pressure dengan temperature yang diberikan untuk kita punya gas. Kalau kita ada pressure, temperature dengan volume, kita boleh gunakan persamaan PV sama MRT yang kita panggil nanti lah. Untuk selesaikan untuk pressure ke dalam. Okay. Now, untuk mengetahui apakah tekanan dalam gas ni, apa kita buat, kita akan gunakan free body diagram. Untuk piston, kita lihat in term of free body diagram. Dan kalau kita lihat free body diagram, FBD ni, untuk piston, kita dapati piston ni pada kedudukan ini tidak bergerak. Maknanya dia dalam keadaan keseimbangan, equilibrium, mechanical equilibrium. Dia tidak bergerak. Dan kita spring ni memberikan tekanan kepada piston sebab spring ni tengah kompres. Spring ni tengah kompres. Right? Ingat apa yang saya tunjukkan di sini ialah metod kaedah yang kita gunakan untuk mendapatkan tekanan khusus untuk chapter First Law of Thermodynamic Closed System. Ini cara dia, iaitu melihat free body diagram dengan beranggapan bahawa di antara piston dengan silinder tidak ada friction. Tidak ada friction. Itu anggapan yang kita buat. So, bila kita lihat pada free body diagram, kita dapati bahawa ada satu tekanan ataupun force, tekanan akibat daripada spring yang memberikan bacaan 150 Newton dalam bentuk force. Jadi kita boleh tukarkan kita punya spring ni dalam bentuk pressure di bahagian atas silinder. Kemudian kita juga ada tekanan akibat daripada atmospheric pressure, iaitu udara yang berada di atas kita punya piston. Tekanan yang diberikan oleh beratnya udara yang berada di atas piston. Dan di samping itu, kita tahu bahawa piston ini mempunyai mass. Mempunyai mass, berat. Jadi ini bermakna kita ada berat akibat pressure akibat daripada berat dari piston. Jadi kalau kita lihat satu persatu, ini telah diberikan. Untuk P-spring kita boleh dapatkan pressure dia, force divided by area, iaitu 150 divided by 35. Tapi kena ingat kena tukar 35 cm ni tukar kepada meter, kepada meter square. Kemudian kita juga dapati ada tekanan akibat daripada berat bagi piston. Dan ketiga-tiga tekanan ini menujah ke bawah. Menujah ke bawah. Jadi apa yang berlaku adalah gas ini akan seimbangkan tenaga ataupun seimbangkan daya akibat daripada ketiga-tiga ini. Jadi ini bermakna kita ada satu daya di bawah dalam bentuk tekanan yang merupakan tekanan bagi gas. Maka inilah kita punya pressure. Pressure untuk apa? Pressure untuk gas. Dah pasti pressure ni adalah pressure absolute. Pressure absolute. Jadi apakah pressure absolute? Dia sama dengan gabungan di antara ketiga-tiga pressure, iaitu pressure atmospheric, pressure berat piston dan pressure akibat daripada spring. Dan bila kita kembangkan dia,
untuk dapatkan pressure bagi piston dengan spring, mg divided by A dengan force divided by A. Untuk inilah dia punya analisis. Ingat ini ada kali dengan 10 negatif 4 sebab di sini meter square. Asal dia berikan adalah sentimeter square. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita boleh dapat 10 negatif 4. Tukarkan sentimeter kepada meter. Dan lain-lain ni semuanya ialah untuk menukarkan contoh yang ini kita bagi dengan 1000 ialah untuk menukarkan daripada Pascal kepada kilopascal. Sebab P atmospheric diberikan dalam kilopascal. Jadi the whole thing ini mesti juga dalam kilopascal, so kita kena divide by 1000. Sebab persamaan untuk mg divided by A ni, inilah mg divided by A ni, ini akan menghasilkan pascal. Akan menghasilkan pascal. Kemudian 120 bagi dengan A juga menghasilkan pascal. Pascal. Jadi the whole nilai ni kita akan bagi dengan 1000 untuk tukarkan pascal kepada kilo pascal. Ini adalah pascal. So divide by 1000 dapat kilo pascal. Jadi pressure yang kita akan hasilkan ialah 140 TPA. Jadi saya nak tunjukkan macam mana secara mudah ataupun sedikit, mungkin you tahu benda ni mudah dia nak buat. Macam mana kita boleh dapatkan nilai bagi kita punya sentimeter tadi. Kita dapati tadi bahawa kita punya piston area tadi adalah 35 cm square. Jadi untuk mengubah square ni, inilah centimeter square ni, kita nak tukar dia jadi apa? Nak tukar dia jadi meter. Jadi meter. Jadi kalau jadi meter, ini bermakna kita kena buang kita punya sentimeter. Jadi sekarang ni, apakah hubung kait antara meter dengan sentimeter yang kita tahu? Yang kita tahu di sini ialah 1 meter bersama dengan 100 meter. 100 meter. Tapi, saya cerita tak. Ini sentimeter. Itu sampai tebal. Sini adalah sentimeter. Right? Jadi kita nak potong sentimeter square. Jadi apa kita buat? The whole thing kita kena square kan dulu. Because the whole thing ni kita square, sini pun jadi square. Jadi kalau 10 kuasa 2, kita square kan jadi apa? So kita dapat di sini adalah sentimeter square kalikan dengan meter square dibagikan dengan 10 gandaan 4 cm square. So ini boleh cancel, ini kita boleh cancel. Dapatlah meter square. P kena bagi dengan 10 kuasa 4. Itulah cara yang kita gunakan. How to change from centimeter square kepada meter square. Sebab kadang-kadang student buat silap kadang-kadang dia tak ada square kan dia cuma bagi dengan 1000 dengan 100 dengan 100 saja. Salah. Ingat, ini adalah bukan area. Kalau volume kena bagikan 10 kuasa 6. 10 kuasa 6. Jadi itu cara yang kita gunakan. Ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak tengok soalan. Ada satu soalan yang menyebabkan piston ni. The piston of a vertical piston cylinder device containing a gas has a mass of 60 kg and a cross-sectional area of 0.04 meter square is shown in this figure. The local atmospheric pressure is 0.97 bar and the gravitational acceleration is 9.81. Determine the pressure inside the cylinder. Okay, jadi dia nakkan this pressure dalam cylinder. Dalam keadaan begini, dia nakkan dia punya pressure. So kita try untuk solvekan ini Saya nak tengok gambar rajak dia
So, apa saya buat, saya akan cuba sekali lagi ya. Saya akan snip pukul. Jadi saya akan cropkan ini. Saya ambil ini saja. Ambil piston sini. Okay. Saya tambahkan sini. Okay. Kemudian saya akan copy dia. Saya cuba buka dekat sini. Dan saya cuba paste. Okay, jadi. Right. So, seperti biasa, apa kita buat adalah untuk menentukan tekanan dia, kita akan lihat free body diagram untuk kita punya piston. Jadi, apa kita buat? Kita lukiskan piston. Okay. Dan pada piston ini, yang kita ada ialah tekanan ataupun pressure akibat daripada P atmospheric. Inilah P ATM. Spring tak ada dalam kes ni spring tak ada. Tetapi berat bagi piston kita ada. Ini adalah PP. Ya, ke bawah. Di sini adalah P bagi berat bagi piston. Di mana ini sama dengan apa? Sama dengan mg divided by A. Dan A nya telah diberikan sebagai 0.04 meter square. Okey? Jadi ini bermakna apa kita dapat? Kita akan dapati bahawa pressure gas atau pressure dalam silinder ni ya adalah gabungan di antara kedua-dua tekanan. Jadi inilah kita punya pressure dalam tu yang sama dengan PATM campur dengan P. Okey. Jadi saya nak cuba solvekan perlahan-lahan satu persatu. PATM tak ada masalah. PATM ni diberikan dalam apa? Dalam bar Ingat PATM ni diberikan dalam bar. Jadi kita nak jawapan dalam bar ke dalam, kita ambillah jawapan dalam bar. Ya, kita ambil jawapan dalam bar. Jadi saya minta kamu sediakan formula, sediakan kalkulator. So ini sama dengan apa? Ini sama dengan M adalah 60. G kita ambil 9.81. Bahagikan dengan A diberikan sebagai 0.04. Okay? Berapa dapat? 14715. Ya? 14715. 114 14715. 715. 14715. Apa ini dia kakak? Cuba tengok 60 ni apa? Kilogram. Betul? Betul. Kalikan dengan G ni adalah meter per second square. Kalikan dengan 1 per meter square. Yang ini MA MG kan? MG ni adalah Newton. Jadi kita dapati Newton per meter square. Yang ini bersama dengan apa? Bersama dengan Pascal. Ya? Bersama dengan Pascal. Nampak? Ya? Jadi ini bacaan ni adalah dia punya, ni adalah Pascal. Okey. Kita nak tukar jadi bar betul tak? Sebab kita dapati kita punya PATM adalah bar. Betul? So kita nak tukar dalam bar. So apa kita buat? Kita convert dia. Kita nakkan dalam bar. Apa conversion yang you tahu? Ini memerlukan conversion unit. Apa conversion yang you tahu? Kita Satu tahu bar. bahawa satu bar sama dengan 100 kilo Pascal. kuasa 5 Pascal. Pascal. Ini kita tahu. Ya, iaitu kita dapati bahawa conversionnya adalah 1 bar sama dengan 10 kuasa 5 Pascal.
Ini conversion yang kita tahu. So kita gunakan di sini. Jadi Pascal boleh cancel, berapa dia? Sekarang apa? 0.5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kosong tu. Kosong. Berapa kosong tu? 0.1471. Berapa kosong? 0.1475. Oh, 0.4 Okay. Yang atas tu 14,715. 14,000. Tadi siapa cakap 8,5 tadi? Awak ni tak mau lah tentu. Awak cakap berapa juta. Yang eksponen awak tak cakap dengan saya. Tak asyik je ni. Mana sini ada exponential ni? Ya? Tak ada doktor, dia 14715 Pascal. Oh, 14715 ni koma lah. Koma. Alright, sorry aku. Jadi ni 0.0147154. So bila orang tahu gambar, maka selesailah untuk pressure. Ya, jadi ini simple lah, tak ada spring. Tak ada spring. Kemudian Doktor soalan rasa ya 0.145. 0.14 only 10 no zero. Terus dia tutup point Okay. Ya. Okay. So saya iris yang ini. So sini lah 0 point. Okay. So soalan yang seterusnya dia kata apa ya? Dia kata B if some heat is transferred, kita panaskan dia, the gas and volume is double. The volume and heat is transferred to gas and its volume double. You expect the pressure inside the cylinder to change. Macam mana? Sekarang ni dia kata apa? Dia panaskan. Okay. Dia panaskan silinder ni. Sehingga apa jadi? Kalau dia panaskan benda ni. Okay. Dia panaskan silinder ni. Dan dia kata bahawa piston ni akan bergerak. Right? Dan dia punya A dekat sini sama dengan 2 kalikan dengan 0.04 meter cube. Dia buat apa? 0.08 meter cube. meter cube. Sorry, meter square. Area meter square. Ini kita dapat. Itu dia kata dalam soalan. Bila ini berlaku, dia tanya adakah pressure dia berubah? Soalan dia tanya lah. Dia tanya, tengok dia tulis, do you expect the pressure inside the cylinder to change? Apa? Siapa ada pendapat? Adakah kita jangkakan dia punya pressure akan tukar? Pressure-nya tukar tak tukar, semuanya bergantung pada free body diagram. Betul tak? Pressure-nya tukar ke tak tukar akibat dari pemanasan ni, semuanya bergantung pada free body diagram bagi piston. Jadi kalau kita lukiskan free body diagram bagi piston, kita lukiskan ini free body diagram bagi piston. Apakah yang bertindak? Again, untuk dah dipanaskan, ini masih P atmosphere. Masih P atmosphere kan? Betul? Yang ini masih PP ke? Berat bagi piston? Yeah. Sama kan? Sama. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah pressure daripada gas ataupun yang dalam piston? Masih P. Dan kalau kita lihat P, apakah P? P sama dengan P ATM campur dengan P. Kita bandingkan persamaan ini
dengan persamaan yang terdapat tadi ni, yang ni, sama kan? Wah. Tak ada beza pun. Tapi doktor Jadi, dia Ya. punya PP tu equal to mg divide by A. Tapi Masih. A dia kena tukar. Mana bertukar lah? Macam mana piston tu A dia bertukar? Oh, area piston bukannya yang Bukan yang dia volume katakan dia. Yang kita gunakan masih lagi area piston. Bukan volume. A masih Okey. sama kan? Sorry. Tapi dia double. Saya tak Double. betul ni. Saya buat tak betul. Ni salah ni. Ni salah ni. Dia punya area masih sama. Bukan saya buat volume. Macam volume. Bukan ni saya buat salah ni. A dia masih sama. A dia masih lagi 0.04. Tak berubah. Okey. Betul tak? Masih sama. Sorry Sorry buat that. Ni salah ni. Okay. So dia punya area masih sama. So everything So apa kita dapat? Kalau lah dekat sini kita namakan dia sebagai P1. Dekat sini kita katakan dia sebagai P2. Maka kita dapat P1 sama dengan P2. Dia proses yang berlaku ni proses isobaric. Isobaric heating. Okay guys? Faham jelas Okay. Faham. After saying that, after saying that, maka inilah kita punya material, Google Drive, desktop, ini space, quiz. Ini quiz. Ini soalan sama dengan quiz. Okay. Jadi apa you buat sekarang ni, you jawab soalan quiz ni. Soalan quiz ni apa? Soalan quiz ni adalah write 10 facts of thermodynamics which you think are very important. Okay, saya nakkan 10 facts. Kalau boleh yang penting saja. Kalau ada banyak-banyak teks yang ada yang kita dah belajar tentang second law lah, first law lah, zeroth law lah, tentang Bondly, tentang properties intensif lah, tentang kita punya tentang kita punya extensive, specific, pressure, temperature, rho, specific density. Saya nak 10 perkara yang penting. Yang paling penting lah teman-teman. You buat dalam satu kertas and then you scan. Right, 1 hingga 10. Kalau boleh sekeping je lah 1 hingga 10. Tulis atas kertas. Lepas tu you scan. Save as PDF. Save as PDF. And then you email saya. Email saya. Yang ini saya bagi masa Betul, tanya sikit Ni 10 perkara ni apa yang berkaitan dengan thermodynamic ni? Yang kita dah belajar sekarang ni untuk basic and introduction and basic concept thermodynamic. So saya boleh tulis pasal sistem thermodynamic. No problem. Tapi kalau you rasa itu penting lah. Mana-mana yang kita belajar tadi doktor. Maknanya apa-apa yang penting. Pilih saja, tapi you kena bagilah sikit justification. Contohnya macam proses. Apa dia proses dalam thermodynamic? A change from one state to another state mesti ada path. Oh, dia describe lah doktor. Describe, you faham lah. Okay. Oh doktor, dia Ya. satu soalan. Macam kalau kita terangkan first law of thermodynamics, kira benda yang faktor yang penting dalam ni, boleh tak? Ya. Macam you katakan, yang penting you kata apa? You katakan yang penting adalah first law of thermodynamics. So you terang sikit lah, apa the first law of thermodynamics? Energy in should be equal to energy out. Energy cannot be destroyed. Energy cannot be created. But energy can change form. Contoh macam tu lah. Apa yang you faham? Kan, you rasa itu penting? Right. Itu penting. Faham tak? Okey tak? Faham tak? Okey doktor. Faham. Right? So saya bagi you masa sampai apa dia?
So by 11 Sampai pukul 11 malam ni doktor. ya ni dengar ni. Atas ni tulis, sorry saya kesahkan sikit ni. Atas ni tulis apa? Email for 11 PM tau, bukan buat sampai 11. Saya kena terima email tu, mestilah email tu dia punya masanya 10, paling lambat 10:59 minit 59 saat. Faham? Ya, itu maksudnya. Maknanya saya punya email dah pasti bila email saya terima, mesti ada tarik, mesti ada masa kan. Jadi pada buat pun 10:59. And then assignment dia is due by next week. Buat soalan 150, 156 dengan 160 ni kita bincang tadi. Dan ikut format ni buat assignment ikut format ni. Sama juga you scan in that email. Boleh? Doktor, yang soalan Boleh doktor. assignment tu kat Boleh. mana nak tengok? Apa dia? Soalan assignment tu kan dalam Ya, dalam textbook. textbook tu ada dalam website doktor kan? Ada? Bukan textbook. Soalan tu ada kat website saya. Okay. Ni kan ni saya punya website. Sekejap Ini saya punya website. Okay, you pergi dekat sini, you pergi dekat online task ni, pergi dekat basic concept. Ini, sorry. Basic concept ni, Okay. okay, apa password dia? J2413B. Ni dia. Tutorial question from textbook. Chapter 1, 9 edition. Dalam tu soalan ni. Yang saya cakap tadi ni, itulah dalam tu lah soalan ni. Ni. Problem from 9 edition textbook. Okay? Soalan ni dalam tu. Doktor, quiz tu handwriting doktor. Boleh, tak ada masalah. Janji saya boleh baca. Okay. So saya akan share this document dalam WhatsApp. Okay, saya akan share sekarang. WhatsApp. Okay. So space JB. Attachment. Document. Space desktop. Space JB. Quiz. Okay, one quiz. Okay, saya dah share. Right. So, ada soalan ni tak? Ada soalan? Assignment sebelum 30 doktor kan? Ya, assignment by 30. Maknanya sebelum kita punya meeting next week. Kita ada meeting next week, Khamis kan? Hari Sabtu kan? Hari Sabtu. Ya, kita punya meeting next Sabtu. Jadi you kena hantar before that email. Guna email saya yang ni @mail fkm. Okay guys, you start lah buat ni punya ni. Doktor, in point form boleh ke? Macam mana you nak buat in point form kalau you kena elaborate? You kena you kena elaborate kan, you kena terang sikit. Takkan you nak, misalkan you nak bagi je point form dia. First awak temu dengan ni, yang tu je tak boleh lah. Mesti elaborate sikit. Okay? Alright, baik doktor.